Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi sekali pada hujung minggu. Anda sudah santai berehat. Saya mengharapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Seluruh family malam ni tolong ambil perhatian. Satu lagi topik yang insyaAllah dapat membantu ramai rakyat kita. Sebab anda semua sudah tahu pembunuh utama seluruh dunia sebenarnya ialah heart problem ataupun heart attack. Tiba-tiba kadang-kadang tak kira peringkat umur, kadang-kadang orang kata lelaki lebih betul 1/4 daripada lelaki akan kena heart attack. Setiap 30 saat akan ada orang meninggal disebabkan oleh heart attack. Tetapi sekarang wanita pun dah ada. Tadi ada seorang yang tulis dalam feedback daripada poster saya buat petang-petang, kan saya announce saya nak buat topik apa. Dia tulis kat situ suaminya dan anaknya pada umur 25 dan 26 tak salah saya, peringkat umur yang masih begitu remaja muda, dah meninggal disebabkan oleh heart attack. Jadi beliau menasihatkanlah, saya kira, untuk kita semua cuba dengar-dengar dan saya cuba kongsi terbaik mungkin untuk seluruh family. Kita mulakan dengan 5 jenis makanan yang mungkin anda tak perasan ataupun mungkin anda dah pernah makan cuma tak pay attention, tak beri tumpuan. Semoga ini nak dipertingkatkan mulai daripada malam ini. Sebab apa? Kita cuba mengelak dan menghindar daripada berlakunya heart attack, serangan jantung kepada kita. Alright. Kalau dah sampai ajal itu bukan kerja kita lagi dah, tetapi kita tetap kena berusaha, betul? Alright, kita berusaha dan kita serahkan kepada Allah SWT untuk cuba kita dapatkan sebaik mungkin umur yang panjang supaya sempat kita beramal dan memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nombor 1, apa saja makanan kalau lain semua you lupa, nombor 1 ni kena ingat, iaitu semua yang ada vitamin B3. Ni magicnya. Banyak kajian yang dijalankan untuk niacin ataupun B3. Saya ulang, niacin nama vitamin tu, tapi kalau you nak ingat B3, boleh didapati ke farmasi ataupun online pun boleh, no problem. Sebab yang ni kalau siapa yang ambil banyak vitamin B ataupun siapa yang ambil katakan B kompleks pun tak apa, sebab B3 harus dan wajib ada dalamnya. Sebab dikenal pasti dalam beberapa kajian B3 boleh menghindar daripada kena heart attack kalau you ambil secara yang berterusan. Okey, memang suplemen pun ada, tetapi yang penting kalau boleh kita dapat daripada makanan yang alami, yang natural, lagi bagus. Sekarang tiba masanya you copy nama-nama makanan yang bersesuaian supaya you boleh buat sebagai amalan family pun. Daripada muda lagi dah saya minta you pandai-pandai amalkan. Nombor 1 ialah kalau ada ikan-ikan yang bersih dan selamat dan tidak ada datang daripada laut yang tercemar, okey, ikan sebenarnya antara terbaik sebenarnya, betul. Tapi kesian kat ikan, kan dah banyak mercury, dah banyak apa orang panggil lead, arsenik. Jaga baik-baik. Lepas tu avocado, boleh tak avocado jadikan makanan harian? Potato, ubi kentang, lagi yang ada B3, sweet potato boleh. Kalau you bela ayam sendiri, okey, ambil bahagian dada, the chicken breast supposed to be the best. Kalau hari-hari cheat day ke, hari you pergi makan kenduri ke, kan, hati-hati. Okey, sebenarnya ada satu lagi makanan yang terbaik, iaitu mushroom, cendawan, untuk yang ada B3. Semua-semua ni B3 dia punya punca resminya, asal usulnya siapa yang boleh naikkan B3 dalam badan dia, dia boleh lawan dengan kalau siapa-siapa yang terdedah kepada masalah nanti nak kena risiko heart attack, serangan jantung. Green pea, kacang-kacang bulat yang hijau tu, kan, okey, yes. Lepas tu kalau dapat sunflower seeds, kacang sunflower ada jual, macam kuaci hijau-hijau tu. Okey, yang ni you dah copy tadi, kan. Okey, so niacin is the number 1.
Ini antara 5, kalau you lupa 4 lagi pun tak apa, yang ni tak boleh lupa. Boleh ingat tak? Okey. So niacin sebab dia merendahkan kolesterol, meningkatkan kolesterol yang baik, mengurangkan masalah oxidation, maksudnya jadi karat pembuluh darah kita, terutama sekali yang ke arah jantung, itu amat bagus sekali. Dan susah mendapat plak kalau you rajin makan niacin. Plak tu maksudnya macam apa yang blok tu kan, macam atherosclerosis, macam tik gigi tu, dia kat kawasan-kawasan pembuluh darah, kalau sampai kat jantung dia blok, susah lah kan. Dan kadang-kadang white blood cell pun menjadi clog up, dia macam tersangkut, macam parit tersangkut tu, jadi tak lepas udara, maksudnya oksigen, nutrien semua, maka jantung kita akan dapat masalah. Kalaupun tak kena heart attack, dia akan jadi seksa, sakit. Okey, baik. 1, ready? Nombor 2 ialah jangan lupa kepada omega 3. Omega 3 terkenal untuk mengurangkan masalah radangan. Selalunya heart attack, radangan maksudnya inflamasi di pembuluh darah dah terkumpul sedikit demi sedikit. Kadang-kadang disebabkan kita makan terlalu banyak gula, kadang-kadang terlalu banyak bahan-bahan yang bertoksik. Jadi kadang-kadang pembuluh darah kita punya lining tu, ya, dia punya lapisan dalaman tu agak macam, kalau bahasa kasarnya macam terguris. Dia jadi macam kasar, dan tempat yang terguris dan kasar ni lah di mana plak akan masuk, tersumbat. Lama kelamaan dia akan menebal, kadang-kadang dia tebal demi tebal, dia tutup terus, atau kadang-kadang dia bukan tebal saja, dia boleh terkopak. Faham terkopak tak? Dia macam terkeluar, dan bila pembuluh darah besar dia boleh lepas berjalan-jalan, tapi bila dia sampai pembuluh darah kecil kat ujung-ujung dia sangkut, jam, kena heart attack lagi kan. Setengah orang dia kena sekejap, dia sakit, lepas tu dia lepas, berarti dia terkopak tapi dia tak terkeluar, dia belum lagi lucut. Dia terkopak, jadi kalau dia tutup dia rasa sakit, bila dia tertutup balik macam ni, darah boleh jalan lagi. Tapi kalau yang ni terlepas, terlucut, dia pergi jalan-jalan, masa dia pergi tempat-tempat yang bukan-bukan, ataupun tempat yang dekat sangat dengan jantung, itu yang menyebabkan kita kena serangan jantung. Dan you tahu kan, serangan jantung kalau lebih daripada 8-10 minit memang tak sempat lagi dah. Susah you akan nak di recover, nak dibetulkan. Kalau nak buat resuscitation pun, kalau luar daripada tempat-tempat yang ada emergency room semua tu susah sikit. Sebab apa? Zaman sekarang ni kalau di attack, dengan traffic jam semua, tak sempat sampai ke hospital. Betul? Alright. 1, cerita tentang omega 3 ni. Nombor 2 tentang omega 3 juga, dia sekarang kita dapati daripada masih lagi ikan yang berlemak tu bagus, ikan yang tinggi lemaknya bagus, tetapi saya kata apa tadi, bukan salah ikan, salahnya kita banyak sangat bahan-bahan toksik di tempat mereka hidup tu, di laut umpamanya, ataupun di tempat-tempat kolam pun. Kalau you tengok kolam tu lagi dahsyat, beribu ikan dalam tu, dia makan dia punya own pellet, dan dia juga makan dia punya najis sendiri. Masya Allah. Sebab tu kalau you dapat ikan-ikan daripada sungai, kalau ikan patin tu, kalau you betul-betul bela air sungai yang mengalir bersih all the time, itu one of the best. Sebab apa? Dia lemak dia tu bagus, ada omega 3, ya. Tapi alhamdulillah sejak kita ada DND 369 omega 3 daripada sacha inchi oil tu, itu dah boleh menggantikan kebanyakan daripada minyak ikan. Faham? Okey. Sebab tu sekarang ramai orang yang ambil omega 3 daripada sacha inchi oil tu mendapat manfaat. Okey, itu satu cerita. Tapi kalau kita banyak makan omega 6, terlalu banyak, omega 6 ada dalam sacha inchi pun ada omega 6, tapi kalau terlalu banyak sampai kadarnya 1 omega 3 sampai 10 omega 6, omega 6 ni datang daripada mana?
daripada minyak-minyak sayuran yang kita selalu beli daripada supermarket tu, kita goreng sampai 2-3 kali, dan brand-brand seperti ataupun minyak jenis canola, sunflower oil, soya oil, semua tu kalau oil-oil yang banyak kat supermarket tu semua dah hydrogenated, dan ni bila digoreng ataupun dibuat masakan yang panas, dia bertukar jadi bahan yang boleh menyebabkan masalah kepada jantung kita. Itu kebanyakan harian kita pakai tu. Dah pula tu yang 4 kali 5 kali sampai warna hitam dah minyak tu pun kita pakai juga lagi, kononnya lebih sedap, lebih rangup goreng pisang kita tu. Siap. Jadi tuan-tuan sekalian, omega 6 terlalu banyak bukan saja daripada minyak, daripada makanan-makanan proses, makanan-makanan fast food, makanan-makanan yang banyak dengan tambahan pengawet, pewarna, perasa, macam-macam dia letak. Sampai kadang-kadang katanya fast food ada lebih kurang 100 lebih dia punya bahan untuk nak bagi kita boleh makan dan penyedap dan datang balik. Jangan main. Jadi itu omega 6. Zaman moden terlalu tinggi. Bahkan kajian di Amerika mengatakan mereka 1 omega 3 sampai 20 rasionya omega 6 terlalu tinggi. Omega 6 ni menyebabkan dia terlalu banyak radangan. Kalau omega 3 lawan radangan. Baik, habis. So nombor 2, apa saja yang omega 3 boleh membantu. Okey. Termasuklah kalau you ada katakan minyak-minyak lain yang bagus, boleh kita tolong tambah. Walaupun tak ada omega 3, MCT oil lagi satu, medium chain triglyceride tu, seperti minyak kelapa, minyak olive oil, minyak kelapa sawit, semua tu bagus ya, digalakkan untuk menjaga jantung. Nombor 3, ready? Nombor 3 ialah vitamin D3K2. Nak lari ke mana? Asyik-asyik kat situ juga. Tetapi sebenarnya pun sejak zaman 10-20 tahun lepas ni, D3 tu dah jadi macam king pula daripada semua jenis-jenis vitamin. Sebab dia bukan vitamin sangat, dia sebenarnya hormon. Sampai 500 fungsi ataupun projek dalam badan kita ni, kalau you tengok setiap proses sampai 500 fiziologi punya projek tu, atau projek pula maksudnya dia punya proses untuk menjadikan sesuatu result, supaya daripada pemikiran, pencernaan, penjagaan kulit, penjagaan usus dan sebagainya, sampai enzim, sampai bakteria, semua vitamin D3 memainkan peranan. Nak jaga tulang semua, dan sekarang kalau nak jaga jantung lagilah kena D3K2. Sebab apa? K2 terutama sekali kalau tak cukup pun bahaya. Sebab apa? Dia antara penjagaan kalsium, dan kalsium ni antara penjagaan jantung amatlah penting. Kat mana nanti dilekat-lekatkan pula kalsium tu, jadi calcified pula dia punya, maksudnya keras macam batu pula kita punya pembuluh darah, pun kena heart attack pula nanti. Orang tak sedar ni. Okay? So kalau tak cukup vitamin D3K2 pun jadi masalah. Nombor 3, so cari jalan untuk cari makanan yang tinggi D3K2. Salah satunya berulang balik makanan-makanan yang sama juga lebih kurang. Contohnya mushroom, cendawan, avocado masih bagus. D3 selalunya datang daripada egg yolk, maksudnya telur-telur organik. Kalau you betul dapat telur organik, telur ayam kampung, very good. Okay? Saya nak you ambil yang kuning tu, the yellow part, the yolk, boleh? Is well known untuk vitamin D3. Kalau tak ada juga, you boleh ambil daripada green leafy vegetable pun. Tapi selalunya vitamin D3K tu datang daripada matahari. Okay, D3 tu. So kenakanlah diri you kena matahari balik, jangan lupa. Nombor 3 dah siap. Nombor 4 sekarang. Ready? Nombor 4 ialah vitamin C. Vitamin C senang sikit cerita kan, semua dah pandai sejak kita sekolah dulu. Bila cakap je untuk kesihatan, vitamin C, sampai habis. Kalau zaman-zaman virus ni kan, semua orang nak cari vitamin C. Tapi sebenarnya vitamin C memang betul bagus untuk jantung pun, sebab terkenal kalau you suka buat sauerkraut. Tahu sauerkraut tak? Gobes dicampur dengan garam, lepas tu gobes campur garam, gobes campur garam, lepas tu direndam ataupun di fermentasikannya hampir seminggu lebih, makan tengok apa jadi.
tinggi you punya vitamin C. Tetapi vitamin C banyak lagi. You boleh dapat daripada mana? Daripada buah-buahan, sayur-sayuran, vitamin C daripada orange, daripada limau-limau, daripada moringa, tahu tak? Daripada banyak ulam-ulam kita pun banyak vitamin C. Bahkan semua jenis buah-buahan dan sayur-sayuran ada vitamin C. Faham? Dan ramai orang lupa kepada jambu. Jambu antara yang terbaik untuk cari vitamin C. Jangan main jambu biasa ni ataupun jambu air pun no problem. Baik, habis vitamin C. Okey, boleh? Okey, nanti saya akan bagi satu list lagi bahan makanan apa yang you boleh cari. Tapi 5 ni tadi saya dah bagi 4. B3, omega 3, D3, semua 3 je hari ni. D3K2, lepas tu vitamin C, dan last sekali pada malam ni ialah kita cerita tentang vitamin E. E terkenal untuk jantung. Bahkan satu ketika dulu orang gila vitamin E sebab dia orang takut kena heart attack, so rajin pula dia orang cari vitamin E. Tapi sebenarnya jangan risau, kalau you kat Malaysia ni kelapa sawit antara terbaik untuk kita dapat tocotrienol atau tocopherol. Vitamin E dah ada. Okey, dan kita buat E sachainchi oil pun, sebab dalam tu dah ada omega 3 sachainchi oil, dah ada E, vitamin E. E memang terkenal untuk kulit, untuk awet muda dan sebagainya, tapi khas E orang gila sangat ialah disebabkan untuk masalah penjagaan supaya kita tak kena heart attack ataupun penjagaan jantung. So E is very powerful. Banyak kita boleh dapat vitamin E selain daripada minyak kelapa sawit tadi. Kita boleh dapat daripada pumpkin seed, labu, kuaci labu tu boleh, sunflower oil pun boleh, yang fresh lah, sekali masak punya pakai tu kan. Lepas tu saya tampak kat sini ada hati-hati dengan kadang-kadang kalau you nak buat suplemen atau nak beli suplemen tu, pastikan yang organik, jangan ambil yang sintetik. Baik, kita habis cerita pada malam ni dengan satu koktail. Semua kopi ni antara koktail yang terkenal yang direkomend oleh saintis pun. Dia kata kalau campur ginger ni, cara alami, ginger apa dia? Ginger tu halia, campur satu portion halia, satu portion garlic tu bawang putih, lemon tu ambil limau kuning pun boleh, limau yang hijau kasturi pun boleh, asalkan lemon lah yang bagus sekali. Kalau boleh buang kulit sikit je, biar tinggal yang puluh, yang putih-putih lagi tu. Lepas tu campur dengan apple cider vinegar. Okey, campur 4 ni lebih kurang sama banyak, satu portion, satu. Maksudnya kalau yang ni katakan 2 sudu teh, 2 sudu teh sikit sangat kot, ambil 3 sudu teh, ataupun kalau sudu makan 2 sudu makan cukup, 2 campur semua, you blendkan dia. Lepas tu you panaskan sikit. Dengar elok ni, panaskan sedikit. Okey, panaskan sedikit, bagi dia suam-suam macam tu. Lepas tu you agak dinginkan dia, sejukkan dia sedikit. Nak minum baru campur dengan honey. Honey tu apa? Madu yang original, maksudnya madu yang liar. Kita ada stok pun kadang-kadang susah nak dapat lah sekarang ni. Orang dah malas nak panjat pokok. Kita tak boleh ambil yang biasa-biasa je kan. Kita nak yang original daripada hutan tu. So kalau siapa dapat madu daripada hutan liar punya, lagi bagus. Okey, saya ada madu tualang, kadang-kadang saya pakai madu kelulut pun boleh, cuma kelulut tu dia masam sikit, tapi boleh pakai. Okey, so silakan anda ambil tu, campur, kacau elok. Disebabkan ada apple cider vinegar, you mungkin nak campur air sedikit supaya dia tidak begitu acidic. Kan kat luar dia acidic, dalam dia alkaline. Apple cider vinegar selalunya orang campur air sedikit, buat sampai jadi 1 gelas, minum elok-elok, 2 kali sehari, pagi sekali, malam sekali. Tengok apa jadi, amalkan. Paling-paling sehari sekali, buat sebagai amalan tu. Cuma kalau tak rajin pun, seminggu 2 kali ke 3 kali buat juga boleh, supaya body kita
dan jantung kita dapat kita macam basuh dia, macam detoxkan lining tu. Cukup kalau you boleh buat tu. Dan you punya suplemen macam saya kata tadi, apa, ada B3, ada Sacha oil, dan ada D3K2. Alhamdulillah. Yang lain you ambil buah-buahan untuk vitamin C dan vitamin E. Kalau rajin, you cari makanan macam saya kata tadi lah, pumpkin seed yang banyak, kuaci daripada labu tu, sunflower oil, dan kelapa sawit asal usulnya. Boleh vitamin E tu. Right, cukup dulu. Kalau you nak list lain, saya bagi tambahan sikit, iaitu orang yang nak jaga jantung, dia rajin, yang ni jarang saya recommend, tetapi malam ni terpaksa juga sebab dia banyak kajian apple dengan pear ni menjadi satu daripada punca resmi untuk mereka dapat good effect kepada jantung. Buah pear dengan buah apple. Okey, lepas tu mereka galakkan ni tambahan bonus, dark chocolate seperti biasa, cruciferous vegetable. Itu memang standard lah. Sayur-sayuran yang rangup. Sikit lagi, siapa yang suka buah tin dan buah delima, very good. Ni bonus lah, saya bagi extra sikit ni. Watermelon pun bagus. Cuma watermelon sekarang you kena hati-hati, dah mula orang cucuk pewarna dalam tembikai pun. Masya Allah, zaman sekarang apa lagi ni orang tak buat kan, betul tak? Siapa yang suka beetroot, sambung. Dan bonus bagi mereka yang suka nuts, suka kacang-kacang seperti yang dilistkan untuk jantung, walnut, almond, saya ulang, walnut, almond, chestnut, buah berangan, Brazil nut dan hazelnut. Boleh ingat tak? Walnut, almond nut, chestnut, Brazil nut atau hazelnut. Ambil antara satu ni lah, tak payahlah beli semua, mahal ni kadang-kadang. Yang ni saya buatkan untuk mereka yang kadang lapar sangat, petang-petang tak tahu apa nak lapik perut tu, ambil kacang-kacang ni. Okay? Kalau tea, selalunya saya recommend you ambil green tea, dan teruskan dengan D&D Royal Coffee tu, very good. Dan pastikan tidur cukup, exercise sederhana saja boleh, cukup. Okey, dan D&D diet secara menyeluruhnya, jangan melawak. Okey, ikut juga kalau nak, terutama sekali kalau kita ada genetic factor. Mak bapak kalau dah ada masalah jantung, atuk pun meninggal sebabkan heart attack, you tolong kena hati-hati. Boleh? Para suami sekalian lah, lelaki terutama sekali, anak-anak teruna ataupun yang dah kahwin ni lagi kena jaga. Sebab apa? Kita tak nak you bermasalah umur bawah pada 50. Sebab zaman sekarang terlalu ramai yang kena heart attack bawah pada umur 50. Bahkan bawah pada 30 pun dah ramai sekarang. Betul-betul? Alright, cukup dulu. Saudara-saudara sekalian, saya mendoakan supaya you dijauhi oleh penyakit-penyakit yang begini, sebab dia kalau attack kat mana saja pun boleh berlaku. Siapa yang isap rokok tu, tolong cuba berhenti ataupun kurangkan dahulu, ataupun kalau you tak mau dengar juga, tunggu masa je. Okay, sebab saya dah terlalu banyak tengok kes-kes yang orang merokok, dia too late, maksudnya dia terlambat sangat. Dan sampai kadang-kadang curi-curi masuk dalam toilet hospital pun nak kena isap rokok juga. Pasal apa? Dah terpengaruh dan terperangkap daripada kecanduan nikotin tu. Jaga baik-baik, ya. So kalau boleh belajar, buat keputusan untuk tahun depan ni, dekat dah bulan 12 ni, buat resolusi untuk no more smoking from now on. You can do it. Okay, saya mendoakan juga you berjaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga diri elok. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Saya selalu kena kata apa? Supaya dunia anda ni bahagia dan akhirat anda syurga, supaya anda pandai let go and feel good all the time. Terima kasih.